Saya tak katakan vaksin tidak membawa alahan ya. Vaksin memang ramai yang dapat alahan sebenarnya, dan alahan ni boleh alahan udang ke, alahan kelapa ke, alahan seashell ke, alahan seafood ke, boleh dirawat dengan mudah. Kami dah biasa dah rawat alahan sebenarnya. Ada orang yang dia memang alahan udang lah contohnya ya, tapi dia makan juga, lepas makan tu terus laju dia datang ke Jabatan Kecemasan. Tengah register tu baru keluar ruam. Dia kata, saya tahu dah saya akan keluar ruam, sebab tu saya dah datang siap-siap, saya nak ambil ubat. Saya tak kira saya nak makan juga. Sebab dia dah biasa dah. Itu adalah alahan sebenarnya. Jadi ada kesan sampingan. YBKJ kata dia akan keluarkan apa ni? Dia akan keluarkan data mengenai vaksin, kesan sampingan selepas vaksin ya. Cuma dia kata minggu depan, bagi depa masa sikit. Ya, cuma janganlah jump hanya kerana dia orang cari mana orang yang dah ambil vaksin, dia pergi cari nama-nama Facebook dia. Lepas tu dia kata, yang ni lepas 3 minggu vaksin meninggal, hak ni lepas 4 minggu vaksin meninggal, hak ni lepas 5 minggu vaksin meninggal. Padahal yang ni jatuh tangga, yang ni accident, yang ni memang dah ada masalah kesihatan yang lain. Hak ni adalah ahli keluarga dia semua tahu, tapi yang dia orang yang tak ada kerja ni duk pergi cari data orang lain. Tak minta kebenaran pun bila ambil gambar dan data orang lain tu, lepas tu dia masuklah dalam grup Telegram lah, apa ke benda lah, suka-suka hati dia je, padahal dia tak minta consent pun lagi. Alasan dia kata, setting dekat Facebook public, jadi boleh saya ambil. Dia belum rasa masuk mahkamah lagi tu. Saya good luck je lah kat dia orang. Ya. Jadi ini adalah apa yang berlaku. Betul, anti vaksin yang merokok lagi kelakar daripada siapa ni? Omar Ashraf, betul. Saya lagi kelakar tengok orang yang duk hirup rokok, lepas tu tanya, betul ke tak ada apa-apa yang berbahaya dalam vaksin tu? Apa kesan jangka panjang dia? Apa kesan lepas 5 tahun? Apa lepas, tapi dia duduk lah rokok tu. Ataupun dia tak rokok, tapi dia duduk dekat sekeliling orang yang merokok, secondary smoker. Lagilah saya risau duk fikir tentang nikotin tu. Lagi bijak yang lagi moden ni, dia tak rokok, dia vaping. Jadi dia kata vaping tu lagi selamat untuk dia. Kononnya lah dia rasa vaping tu selamat, tapi vaksin tu dia tak nak. Okay, Shamala Pandi Durai, Doctor, can you explain about Pfizer vaccine? Semua jenis vaksin, one by one vaksin, saya dah explain detail in different videos. Please scroll at my wall, cari one by one, you can know about it. Saya dah baca dia punya ingredient, saya dah baca dia punya how it works, saya dah baca dengan you all semua, dengan dia punya safety profile, dengan kesan sampingan, semua saya dah bacakan untuk you all. Untuk every types of vaccine, you just kena search saja dekat saya punya video section. Okay, perkataan rasa, nakibah, dia kata perkataan rasa tu kebiasaannya telah diset dalam minda lah, larilah pula dalam minda seseorang. Dia kata betul kadang-kadang kita rasa orang ini adalah bad luck kepada saya. Jadi kalau dia ada je, memang berlaku satu-satu benda yang tak elok dalam hidup saya. Ataupun dia orang rasa, menantu ni memang bad luck untuk family saya. Jadi dia rasa je kalau dia datang je rasa sakit kepala, kalau something like that. So this is mindset, dia tak ada proven pun. Tapi kalau ada perasaan sebegitu, berjumpalah dengan doktor, pergi hospital, pergi klinik, buat siasatan, buat rawatan. Kalau dah memang tak ada apa-apa yang bermaksud anda sihat, dan anda sihat lah, apa salahnya terima kesihatan? Ya, anda sihat kan bagus tu, kenapa nak fikir benda-benda yang tak elok? Kalaulah memang ada masalah, dan address, dan kita tengok berkaitan dengan vaksin ataupun tidak. Kalau berkaitan dan tak bagus, kita akan declare kepada NPRA biar dia tengok dengan lebih detail, biar dia inform kepada orang lain, kita check pada orang lain juga. Kalau dah memang tak ada kaitan, macam mati dalam tidur, meninggal selepas kahwin, memang tak ada kaitan. Dan nak buat macam mana kalau memang dapat serangan jantung lepas makan biryani hari ni? Memang tak ada kaitan. Dan nak buat macam mana tak ada kaitan? Tak ada kaitan lah. Kalau meninggal dalam kereta, nak juga saman kereta berjenama tu. Sebab kaya lah kalau dapat saman kereta berjenama tu. Walhal sebenarnya dapat pecah aneurism, ataupun serangan jantung, ataupun sesak alahan sampai sesak bronchospasm. Keseorangan dalam kereta, tak call orang lain, yang sehingga menyebabkan kematian. Dan nak buat macam mana? Betul tak? Jadi kita kena cari sebab dia. Doktor, lepas vaksin boleh minum air kelapa ke tak? Soalan daripada Ina Bahrudin. Boleh, tapi kena bagi saya sikit. Tak boleh minum air kelapa seorang. Siapa nak minum air kelapa selepas vaksinasi, kena hantar sedikit kepada saya di hospital yang saya bertugas. Sebab saya suka minum air kelapa. Air kelapa ni sedap, tak ada masalah. Alright. Okay, saya tak nak komen tentang gabungan-gabungan yang lain dan sebagainya. Banyak saya diasak sebab mereka petik nama saya. Tak bermaksud saya kena menjawab. Saya tak nak jawab. Maria Aliza, doktor, saya lepas vaksin dos kedua ada urat timbul dekat betis. Lepas tu saya ambil ubat urut jadi darah beku. Lepas 3 minggu lah jadi gatal-gatal. Kenapa ya?
Doktor kata tak melibatkan vaksin. So, apa tu? Saya ambil ubat urut, saya tak faham lah apa yang dia cakap. You perlu dapatkan detail medical report. Daripada detail medical report tu banyak perkara yang kita boleh tahu. Kalau you terangkan macam ni, saya tak faham pun apa yang berlaku. Timbul urat dekat betis tu, saya tak faham apa. Is it varicose vein? Is it, adakah ia DVT, deep vein thrombosis? Adakah itu varicose vein? Adakah itu masalah yang lain? Kena dapat dia punya betul-betul punya nama, medical punya diagnosis. Lepas tu barulah boleh bagi apa-apa jawapan. Ada lagi orang nak tanya, Abdul Karim Mat Yunus, boleh makan durian tak doktor lepas vaksin? Boleh, tapi kena bagi saya, kena hantar at least 3 buah musang king ke rumah saya. Kalau tak boleh. Okay, alright. So, saya sebenarnya tak nak bebel panjang. Saya cuma nak menceritakan yang nama saya dipetik tanpa sebab. Yang pertama, dan yang kedua tentang AEFI. Ramai yang jual-jual AEFI ni dok kata ayah kepada kawan saya, jiran saya punya cucu punya, besan punya menantu. Semua cerita orang lain. Saya tak faham apa yang you all cerita. Padahal orang tu sendiri tak bercerita pun. Dan yang paling penting sekali, kalau anda dengar AEFI sebegini, tolong bagi tahu mereka untuk reportkan dalam My Sejahtera. Kalau korang duk sembang, duk buat gabungan, duk kumpul-kumpul dalam Telegram dan sebagainya, tapi tak report dekat NPRA, apa gunanya? Itu namanya sembang kari kosong. Report dulu dekat NPRA. Bekerjasama dalam siasatan yang dilakukan oleh NPRA bagi semua. Kalau tak puas hati dengan keputusan siasatan, minta dia siasat lagi, tunjuk apa bukti yang anda ada, tunjuk double medical report dan sebagainya. Dari situ barulah mereka boleh buat sesuatu keputusan. Tetapi tak semestinya kita kena dengar apa yang awak rasa hanya kerana awak rasa tidur menyebabkan orang mati. Maka awak nak mulakan satu gerakan anti tidur. Jangan tidur. Kalau tidur, manusia boleh mati. Ramai orang meninggal dunia ketika tidur. Jiran saya dah meninggal ketika tidur. Belakang rumah saya dah meninggal. Kawan aku punya bapa punya whatever meninggal ketika tidur. Ada saudara saya pemandu lori. Waktu mandu lori dia tertidur dan kemudiannya dia mati. Ia terbukti bahawa tidur boleh menyebabkan mati. Tolonglah jangan tidur guys. Berjagalah 24 jam sehari. Ya, maka anda pun memulakan gerakan anti tidur dan menggesak kerajaan untuk buat dasar anti tidur. Jangan benarkan sesiapa tidur. Terbukti daripada wujudnya manusia ini, begitu banyak kemudaratan dibawa kerana tidur. Orang yang aksiden kereta pun sebab tertidur. Orang tak dapat bertugas dengan baik pun sebab mengantuk, sebab tidur. Jadi tidur ni tak elok. Carilah ubat ataupun penawar yang boleh menghilangkan tidur. Dan korang pun buatlah benda yang pelik-pelik. Carilah doktor-doktor yang setuju dengan korang. Carilah peguam yang setuju dengan korang. Carilah saintis dengan doktor kat depan tu, PhD holder. Yang ada doktor dekat depan tu yang setuju dengan korang punya claims tersebut. Dan korang pun percaya juga yang tidur menyebabkan mati. Dah nak buat macam mana? Dan korang dah percaya dah. Saya boleh berhujah dengan 100 sejuta orang yang berilmiah, tetapi orang yang dah mindset dia dah macam gitu, dia dah pejam, ketat-ketat, kau kejut lah macam mana pun dia tak nak bangun juga. Walaupun azan subuh tu dah kuat, begitu dia ketap juga dia tak nak bangun, dia tak boleh nak buat apa-apa. Memang mindset dia sebegitu. Tetapi kita yang mempunyai pemikiran logik, kita kena faham lah. Takkanlah tidur tu yang menyebabkan kematian. Kita kena siasat. Saya tak kata langsung tidak. Kadang-kadang ada orang yang bila dia tidur, dia bertengkur, dia deep sleep, sehingga dia lama tak tidur, lama tak bernafas, apnea, sehingga menyebabkan kematian. Dia berlaku. Jadi kita kena siasat. Kita tak boleh kata tak, tapi kita kena siasat kenapa tu. Siasatan tu penting kat tengah-tengah tu. Ada simptom, ada sesuatu berlaku, awak rasa. Lepas tu kena siasat dahulu. Tak boleh tiba-tiba buat itu, buat ini hanya kerana awak buat live, hanya kerana awak ada follower dan sebagainya. Awak rasa awak betul. Tolong belajar untuk memahami hujah saintifik dan belajar untuk memahami dan menerima sesuatu kajian. Tak kisahlah kajian polis ke, kajian NPRA ke, kajian saintifik ke, kajian vaksin ke, tak kisahlah apa-apa pun, you kena terimalah. Kalau orang dengar apa yang awak berhujah, awak kenalah juga apa yang orang lain berhujah. Awak kenalah dengar. Kalau peguam dekat mahkamah pun dia berhujah. Lepas tu hakim buat satu keputusan, awak kena dengar lah. Awak tak bolehlah meroyan-royan. Jadi ada orang kata, aduh, Zulfaqar Jamaluddin marah kajol sagigang. Saya, komen doktor mengenai test kit. Soalan daripada Riz Ezlan.
Okay, saliva test kit ni ada saya rasa dah 11 jenis telah diluluskan oleh MDA, Medical Device Authority, dengan kadar keberkesanan yang agak tinggi, lebih kurang 90 hingga 95% secara purata, berbeza daripada satu jenama ke jenama yang lain. Sangat disarankan penggunaan test kit ini kerana ia mudah, murah dan cepat. Okey, test kit ini disarankan untuk dibuat satu untuk screening. Contohnya nak travel, nak rentas daerah, nak pergi berjumpa dengan seseorang, gathering dan sebagainya. Untuk langkah berjaga-jaga, boleh buat saliva test kit ini walaupun tidak bergejala. Especially macam company nak hantar pekerja dia untuk pergi travel, untuk jumpa salesperson, nak jumpa klien dan sebagainya. Sebagai langkah berjaga-jaga, bolehlah menggunakan test kit ini. Sangat membantu. Ia juga berguna kepada contohnya industri seperti kilang dan proses pembuatan yang besar, ramai bekerja dalam satu-satu kawasan yang mana peratusan golongan yang telah divaksin dalam tugas dalam industri, dalam company tersebut agak rendah, dan you can use saliva test kit ni untuk screening. Contohnya setiap 2 minggu setiap orang kena buat saliva test kit dan dia punya supervisor akan check dan sebagainya, memastikan risiko jangkitan ataupun cluster outbreak di tempat kerja rendah, dan you can use that also. Selain daripada itu, saliva test kit ini juga sangat disarankan untuk digunakan apabila ada gejala. Ni kalau ada gejala and then anda tak pasti nak masuk kerja ataupun tidak, tak pasti dan sebagainya, boleh gunakan saliva test kit ini. Dan kemudiannya penggunaan ia juga sangat sesuai digunakan kalau ada apa yang kita sebut epidemiological link. Maksudnya ada kluster di sekeliling anda, ada close contact, ada outbreak di apartmen, ada outbreak di contohnya bangunan tempat kerja anda tetapi bukan dalam office anda dan sebagainya. Jadi adalah sedikit sebanyak casual contact, sedikit sebanyak epidemiological link dengan risiko yang agak ringan ataupun sederhana, maka boleh gunakan saliva test kit ini. Saliva test kit ini jika positif dan ada gejala, ada epidemiological link, most likely memang positif. Kalau tak, kena buat PCR untuk confirmatory. Kalau dia negatif dan memang anda tak ada gejala, tak ada kontak dan sebagainya, dan boleh mengambilnya sebagai negatif. Kalau perlukan nasihat lanjut, boleh tanya di farmasi ataupun klinik yang anda beli. Pastikan anda beli di klinik dan farmasi yang berdaftar. Baiknya ramai doktor-doktor sendiri yang jual secara atas talian, tetapi anda dapat konsultasi daripada doktor itu secara atas talian juga, jadi anda boleh berbuat demikian. Soalan jadi macam tu sesuai lah, kalau boleh jangan beli daripada orang awam, orang yang bukan doktor, bukan farmasis di atas talian. Itu bahaya guys, itu tak boleh. Soalan daripada Bakri Taharim, saya selalu susah lambat tidur, apa masalahnya? Susah lambat tidur maksudnya senang tidur lah kan? Senang tidur maksudnya hati bahagia lah, hati gembira, bagus lah. Hari masih siang. Okay, alright. Zainul Rizal Zainuddin, saya bekas pesakit COVID, adakah biasa susah nak tidur malam? Ya, ramai bekas pesakit COVID susah nak tidur malam. Ini adalah masalah insomnia. Tapi jangan struggle dengan masalah anda, boleh berjumpa dengan doktor, dapatkan rawatan, cek betul-betul, dapatkan ubat dan rawatan yang sesuai jika perlu. Jangan simpan-simpan. Okey, alright. Saya sakit tekak sebenarnya hari ni. Sebenarnya saya ada ulcer dekat bibir ni, so saya tak banyak bercakap dan kurang bercakap dan agak tidak petah bercakap hari ni. Kurang daripada biasa. Bukan tak, tapi kurang daripada biasa. So capacity saya agak rendah pada hari ini. So saya penat sebenarnya. So saya nak berhenti di sini. Saya cuma nak sampaikan pesanan kepada semua di luar sana. Jika anda memilih untuk tidak memvaksin, sebenarnya kami menghormati pilihan anda. Tetapi janganlah dajalkan dan caci cerca dan maki orang lain yang memilih untuk berikhtiar secara vaksinasi. Jika anda rasa pilihan anda, choice anda perlu dihormati, dan belajarlah untuk menghormati orang lain. Dan golongan profesional, golongan peguam dan sebagainya, tolonglah ajar rakyat untuk, ajar orang-orang kita, follower kita, rakyat untuk lebih berhemah, untuk lebih bertanggungjawab. Don't name call people, especially jangan buat cyberbully secara memanggil individu, nama-nama individu tersebut. You don't know what battle people are fighting. Everybody is fighting a battle that nobody knows. So saya rasa dalam pandemik ini, dalam lockdown ini, sayang antara satu sama lain, loving antara satu sama lain adalah antara faktor yang sangat-sangat penting dan paling penting sekali. Jika anda
tiada apa-apa yang baik untuk diperkatakan, maka lebih baik untuk tidak berkata apa-apa daripada menyebarkan perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Jika anda tidak percaya dengan program imunisasi kebangsaan, sama ada berkaitan dengan COVID-19 ataupun imunisasi yang lain, maka buatlah perjuangan anda dengan cara yang betul. Tak perlulah caci maki, caci cerca orang lain dan memanggil orang lain seperti tak ada hati perut dan mengatakan orang lain semata-mata nak duit dan sebagainya. Kalau anda mengata orang lain, cubalah anda pandang cermin sekali-sekala. Adakah anda terlampau perfect ataupun adakah anda memang begitu jujur dan telus. Semua kita akan berdepan dengan pencipta kita satu hari nanti dan kita kena jawab. Dan jadi ingatlah hari tersebut. Saya dah tak nak komen lebih lanjut, tapi atas on behalf of my friends and I, doctors and nurses dan pejuang-pejuang frontliner, sama ada daripada industri kesihatan ataupun di luar bidang kesihatan, kami cuma nak cakap bahawa kami tidak perlukan pujian ataupun compliments dan sebagainya. Apa yang kami perlukan adalah semangat bekerjasama di antara kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau itu pun kita tak boleh, dan what else, baru 2 hari lepas hari kebangsaan, apa lagi lah yang kita nak. Sinatu Suzana kata betul, setuju. Suka sangat mendajalkan orang, dia kata dengan emoji menangis. Kadang sedih sebenarnya. So thank you so much kepada semua yang join live pada hari ini. Mat Sani kata kalau bertakat yang tiada apa entah yang asyik lari je. Kalau bertakat yang tidak betul maka ianya fitnah. Itulah sangat sedih sebenarnya, tapi tak apa. Kita tengok apa yang bakal berlaku. Thank you so much kepada you all semua berkenaan dengan AEFI. Saya dah terangkan, yes, kamu rasa kita perlu siasat, kita semua tunggu dengan sabarnya pengumuman lanjut daripada pihak KKM dan juga YB Menteri Kesihatan yang baru, Tuan Khairy Jamaluddin. Sehingga itu, terima kasih dan bye-bye daripada Celoteh Dr. Mala. Besok saya akan buat satu sesi live bersama dengan seorang pakar pediatrik jantung, pediatric cardiologist, Dr. Jaswinder. Sepatutnya live dengan Dr. Jaswinder pada hari ini, tapi dia ada emergency case. Sebagai doktor, it's always patient first. Kami tidak pernah mementingkan apa-apa yang lain selain daripada patient care. So, doktor terpaksa attend kepada patient dia dahulu. Maka esok saya akan bersama dengan pakar pediatric cardiologist herself. Kalau kamu nak tanya berkenaan dengan vaksinasi di kalangan kanak-kanak, kamu nak faham tentang radang jantung yang dikaitkan dengan pengambilan vaksinasi, kamu nak faham tentang masalah jantung berkaitan dengan kanak-kanak dan sebagainya, boleh join live dengan saya esok 9.30 malam. Sama juga di FB Celoteh Dr. Malam. Dan Dr. Jaswinder Kaur daripada Columbia Asia Hospital Setapak akan jawab semua soalan kita, hopefully, jika kita semua dipanjangkan umur. So, till that, it's bye and good night daripada saya, Celoteh Dr. Mala. Bye-bye. Yes, macam Cik Yaya kata, spread love, spread positive vibes. If you have nothing good to say, just don't say anything at all. Bye.